Alright. Kita juga ingin mengucapkan supaya mereka yang terlibat dalam banjir kilat ini, tak kira lah berada di mana, sama ada di Shah Alam, Hulu, Langat, Mentakap, di seluruh negara, supaya tabah dan redha dengan ujian yang dihadapi, insya-Allah. Berkat kesabaran tuan-tuan dan puan-puan, Tuhan akan menggandakan pahala. Dan kita juga berharap pada semua agensi terlibat untuk mempergiatkan usaha untuk membantu rakyat di bawah, dan kalau boleh kurangkanlah red tape, birokrasi dan sebagainya, kerana di penghujungnya yang paling penting adalah nyawa. Nyawa itu lebih penting daripada mesyuarat di dalam pejabat, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, seperti yang kita naikkan dalam laman Facebook kita, bahawa minggu ini selama 3 hari berturut-turut kami di Garasi TV ingin mengangkat kisah-kisah keberanian dan keperwiraan pegawai dan anggota F-Team, salah unit yang ditubuhkan di bawah cawangan khas seawal tahun 70-an, khusus untuk membenteras pengganas komunis. Kisah-kisah itu sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang kita maklumkan sebelum ini, adalah satu fal sulit dan rahsia. Kerana untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, jangan kata masyarakat, polis sesama polis sendiri pun, ataupun polis bersama sesama pasukan anggota keselamatan sendiri pun tidak mengetahui pergerakan antara mereka. Ini nak menunjukkan betapa sulitnya pergerakan ataupun perancangan yang dibuat oleh F-Team untuk membanteras ataupun menangkap pengganas-pengganas komunis ini. Sayugia ingin diingatkan tuan-tuan dan puan-puan, kehebatan F-Team ni bukan terletak kepada berapa ramai anggota ataupun pengganas komunis yang mereka bunuh. Itu bukanlah orang kata matlamat utama mereka. Matlamat mereka adalah untuk menangkap pengganas komunis ni hidup-hidup, supaya akan lebih ramai lagi masuk dalam perangkap untuk ditumpaskan. Ini bezanya, tuan-tuan. Mungkin ada yang bertanya, berapa ramai ni? F-Team bunuh komunis ni berapa ramai? Berapa ramai dapat PGB? Berapa ramai dapat pingat Seri Pahlawan Gagah Perkasa? Itu bukanlah motif mereka. Motif mereka adalah untuk mendapatkan sebanyak mungkin pengganas komunis hidup-hidup, supaya daripada tangkapan tersebut akan membuahkan lebih banyak tangkapan dan tangkapan hingga menumpaskan anggota ataupun pasukan komunis. Jadi satu benda yang sangat sukar, tuan-tuan. Untuk menangkap hidup-hidup bukanlah satu tugas yang mudah. Ada orang kata, apa payah, ambil pistol tembak je lah. Tetapi kalau itulah yang dibuat oleh F-Team, rasanya sukar untuk mereka menumpaskan ataupun menangkap lebih ramai pengganas-pengganas komunis di luar sana. Baik, kalau semalam kita bercakap tentang Ops Ula, semalam kita bercakap tentang Ops Ula, kita ada jemput Sarjan Bersara Sata dan juga Korporal Rosli. Hari ini, tuan-tuan sangat bertuah kerana bersama kita adalah insan yang dianggap tunjang ataupun sumber inspirasi kepada anggota F-Team sendiri. Tak lain dan tak bukan adalah DSP Bersara Tuan Kamarudin, atau lebih dikenali sebagai Tuan Kenny. Inilah orangnya. Apa khabar, Tuan? Selamat datang ke Garasi. Dan juga bersama kita seorang lagi adalah seorang anggota F-Team yang terlibat dalam satu operasi yang cukup menggemparkan, yang akan kita discuss pada petang ini. Cik Idrus. Apa khabar, Cik Idrus? Alhamdulillah, sihat. Terima kasih kerana sudi hadir ke Garasi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sila share. Kerana hari ini kita akan narrow down kita punya topik kepada satu operasi yang cukup menggemparkan, apabila pasukan F-Team diminta untuk menjalankan satu operasi sulit menangkap ketua pengganas komunis yang juga salah seorang daripada Central Working Committee, kalau tak silap saya, CWC-PKM, iaitu Chong Chor. Tuan-tuan dengar nama ini, Chong Chor.
selama ni kalau kita kata komunis, kita duk ingat Chimping, Rashid Maidin, apa semua, Abdullah Sidi lah apa. Tapi tahukah tuan-tuan dan puan-puan, di hutan itu ataupun di dalam hutan itu ada seorang pemimpin komunis yang cukup ditakuti dan cukup licik pergerakannya, yang dikenali sebagai Chong Chor. Jadi kerajaan memutuskan satu operasi khas perlu dilancarkan untuk membantras Chong Chor. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, hari ini pada mereka yang sedang melihat siaran langsung kita ni, live streaming di mana juga berada di seluruh dunia, anda bertuah kerana hari ini Cik Razali kita all the way daripada rumah. Okay. Dan juga Tuan Kenny all the way daripada Johor Bahru sanggup turun ke Kuala Lumpur untuk berkongsi kisah yang selama ini dianggap sulit, classified dan satu rahsia besar. Okey, mungkin kita boleh mulakan dengan Tuan Kenny. InsyaAllah boleh. Saya ni dah lama dah tengok Tuan Kenny dalam akhbar lah apalah. Hari ni saya rasa teruja. Terima kasih kepada Tuan Zariman Alias kerana memastikan ataupun berusaha untuk memastikan kita punya live ini Tuan Kenny ada, semua orang hebat ada di sini. Kalau tak ada Tuan Zariman pun payah ni, saya nak kontak mana, nombor apa pun saya tak tahu. Okey, Tuan Kenny. Ya, saya. Sebelum kita pergi lebih jauh tentang operasi pemburuan dan penangkapan ke atas Chong Chor, Tuan Kenny sila ceritakan siapa Chong Chor ni. Cina pula apa? Tukang kebun mana? Cikgu ke, magistrate ke, lawyer ke? Silakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terus bercerita mengenai Chong Chor. Chong Chor nama sebenarnya lah Chong Tian Tai. Nama sebenar dia Chong Tian Tai. Dia ni memasuki pergerakan komunis, masuk parti komunis sejak daripada perang dunia kedua lagi, daripada tahun 42, 43, 44 gitulah. Kita tarikh tepat kita tak tahulah, tapi masa itulah dia dah itu. Masa dia masih kanak-kanak lagi. Masa dia tu baru berumur dah 14 ke 15 tahun aja masa itu. Dah masuk hutan. Dia dah masuk hutan dah. Berperang menentang Jepun dalam pasukan MPAJA. Ni Chong Chor. Dan dia daripada situlah, kerana dia ni mempunyai seorang yang mempunyai kebolehan, pandai. Lepas tu saya boleh baca dia lah cara dia. Dia memang seorang yang mempunyai, kata orang, sifat-sifat ketua yang baiklah, yang baguslah sebagai ketua lah. Orangnya pendek je. Saya ingat tak tinggi, tak lebih daripada 5 kaki 2 inci ke 5 kaki 3 inci. Maknanya kalau jumpa kat pasar malam tu, kita tak sangka. Memang tak sangka. Kita ingatkan dia tokey jual ayam ke apa. Alright. Jadi, Chong Chor dia naik pangkat sampai kepada daripada, dia dalam komunis, dia ada pangkat bawah, dia panggil ACM. Ataupun BCM, Branch Committee Member. Lepas tu dia naik pada ACM, Area Committee Member. Daripada ACM dia naik pangkat kepada DCM, dia panggil District Committee Member. Daripada District dia naik pangkat lagi, kalau dia dapat pangkat dia bagus, dia naikkan pangkat kepada SCM, State Committee Member. Dan akhir sekali dia panggil pangkat macam Commissioner lah, CCM. Ataupun Jusai Central lah. Committee Member. Jusai lah. Jusai lah tu. Dia kira macam tu lah. Dia Commissioner. Itu pangkat tertinggi dalam ni lah. Suruhjaya lah dalam ni. Jadi Chong Chor ni semasa dia berada di Selatan Siam sana, dia duduk di Betong, di bawah Regimen 12. Dia orang Perak. Oh, orang Perak. Dia orang Perak. Dia orang Perak. Sekarang tak salah saya orang orang Teluk Intan gitu lah. Ada. Teluk Intan. Jadi Chong Chor ni dia dah naik pangkat sampai ni pada tahun 1962. Apabila berlakunya pembentrasan tentang, kerana dipercayai ramai anggota-anggota penganas komunis yang telah menjadi spy ataupun daripada musuh dalam selimut kepada itu. Jadi arahan daripada pemerintah tentera komunis untuk dihapuskan, bunuh. Tapi di regimen di Selatan Siam sana lah. Jadi Chong Chor dia sayangkan dia punya anak buah, dia selamatkan, dia bawa ke mereka satu tempat disembunyikan. Jadi anggota dia yang umur daripada 18 tahun ke bawah dan yang masuk pada selepas tahun 1962, tentera komunis akan hapuskan. Maknanya kerana dia syaki orang ni ada terlibat sebagai tali barut kepada kerajaan, kepada SB dan sebagainya. Ini berlaku di Selatan Siam. Jadi Chong Chor lah yang selamatkan dia orang ni. Banyak
yang di bawah jagaan dia. Dia dah berpangkat macam tu dah. Dia pun, walaupun dia bukan ketua regimen ke-12, tetapi dia pada masa tu regimen yang besar, jadi dia memang mempunyai anggota-anggota dia sendiri di bawah jagaan dia, kerana dia dah berpangkat CCM dah masa tu dah. Ya. Disebabkan itu, Chong Chor dia dihukumlah dengan tak secara langsungnya dihukum jugalah. Dia diarahkan untuk menyusup ke Malaysia, tetapi untuk membesarkan ataupun menempatkan balik tentera-tentera komunis di Semenanjung, khususnya di Selatan Pahang. Kerana di Perak sudah ada disediakan satu pegawai komunis yang kanan, iaitu CCM Nambiat namanya. Dia Nambiat ni, Perak ni bersempadan dengan Thailand, dengan Selatan Siap. Jadi Nambiat ni dia menguasai unit penggempur kelima. Jadi Chong Chor dilantik menjadi ketua unit penggempur kelima, disuruh bawa unit penggempur ni masuk ke dan bertapak di negeri Pahang. Kenapa di Pahang? Kerana Pahang merupakan di tengah-tengah, central region. Jadi di Pahang senang dia bergerak, dan dia juga mempunyai banyak hubungan-hubungan dengan orang kampung, sokongan-sokongan daripada rakyat-rakyat yang di luar bandar dan sebagainya. Iaitu sebab dia boleh bertapak di Pahang. Dan Pahang merupakan tempat lama yang komunis lama sekali bertahan di Pahang. Lepas itu Chong Chor diarahkan balik ke Pahang, dan untuk dia kontrol untuk menyebarkan seluas-luasnya sampai ke selatan lah, sampai ke Johor lah. Jadi bila Nambiat sudah pulang, jadi pangkat yang tertinggi sekali di tentera komunis di Semenanjung, PKM, tentera komunis, adalah Chong Chor. Dia kerana dia berpangkat CCM. Walaupun dia tidak menguasai unit penggempur kelima di Perak, tetapi dia menguasai kawasan Pahang, Selatan Perak, Selangor, Negeri Sembilan sampai ke Johor. Begitu juga dia menguasai anggota-anggota MNLF ataupun pertubuhan bawah tanah komunis. Dia memberi arahan. Kerana jangan lupa banyak perkara-perkara yang berlaku, terutamanya yang kita ambil contoh yang paling nyata sekali lah serangan ke atas pemusnahan Tugu Negara pada tahun 1975. Tugu Negara. Kalau tak silap saya, pada 26 hari bulan 8 tahun 75, Tugu Negara diletupkan. Itu dia dilaksanakan oleh nak bagi tahu tu, mungkin ramai generasi baru tak tahu Tugu Negara tu pernah meletup tu. Tugu Negara yang kita tengok tu pernah menjadi mangsa pada perbuatan sabotaj komunis pada tahun 75. Ini antara planning Chong Chor lah ya? Atas arahan daripada Chong Chor. Chong Chor. Selain daripada itu juga dia melakukan 9 hari selepas tu ataupun 8 hari selepas tu, dia menyerang ibu pejabat brigade pasukan pelurutan Brigade Tenggara di Jalan Perkeliling. Tahu Jalan Perkeliling dekat Sentul tu. Yang flat tinggi tu. Dulu ada quarters PG dipanggil pelurutan pelurutan quarters ibu pejabat ibu pejabat Brigade Tengah. Itu pun dia serang Dia serang. Kalau tak salah saya 2 orang mati, tapi lebih daripada 40 hampir ke 50 orang yang cedera lah. Diserang dengan serangan tembakan, bom dan sebagainya lah. Jadi ini semua datangnya daripada Chong Chor. Selain daripada itu, dia banyak juga membuat serangan ke atas Balai Polis Sempang Pertang, Balai Polis Durian Tipus, Balai Polis Semenyih. Banyak balai-balai polis yang serang, yang mana senjata dia rampas daripada Balai Semenyih. Ini adalah datangnya daripada Chong Chor. Chong Chor ni satu ketua yang betul, kata orang, ganas brutal juga. Brutal juga dia. Dia tak kisah tu ya. Jadi F-team kita sebenarnya kita tahu bukan senang nak dapat Chong Chor. Chong Chor ni dia duduk dalam hutan, dia tak keluar. Dia tak keluar dari hutan. Dia orang akan jumpa, dan nak berjumpa dia pun berlapis. Bukan semua orang dapat berjumpa dengan dia. Dia akan jumpa lapis, dapat 3-4 lapis, dia ada peringkat-peringkat, dia bukan boleh semua jumpa dia. Baru dia bagi arahan terus kepada bawah. Jadi sebab itu, kalau kita dalam cawangan khas untuk mendapatkan maklumat, kita buat risikan, kita dapat semua sampai peringkat lapis yang ketiga sebelum tu baru dah kita. Lepas tu kita tak dapat dah. Kerana kita tak dapat lapisan gitu. Kerana dia terlampau jaga dia punya security dia. Keselamatan dia. Chong Chor dia. Jumpa menteri, takat jumpa sekretari je lah. Sekretari je, tak lepas. Dapat jumpa under sekretari dia je. Tak dapat jumpa dengan dia punya pegawai khas lah tuan. Pegawai khas dia. Dapat jumpa dengan pegawai khas Chong Chor. Begitu dia punya jaga dia. Jadi
SB mana itu kita merancang macam mana caranya kita nak menghapuskan, nak dapat supaya kita nak tangkap. Memang rancangan untuk menangkap Chong Chong ni memang daripada awal sejak ditubuhkan pasukan F pada tahun 1971, memang itu adalah matlamat utama sekali ialah untuk menangkap ketua dia, iaitu Chong Chong lah. Tetapi untuk menangkap macam saya kata bukan perkara yang senang, kita mengambil masa, kita kena liur dia, kita kena kata orang ulu umpan dan macam-macam, kita tangkap underground dan sebagainya, kita hancurkan. Sebab itu sebelum Chong Chong kita dapat Chong Chong, kita memakan masa lebih kurang ingat dalam hampir 18 tahun dah. Daripada tahun 71 sampai tahun 1958. 1988. 1988. Jadi apa kita buat? Kita laksanakan operasi entam dia. Kita kejar dia di Pahang. Kita buat operasi dengan tentera, jala raja. Kita halau dia, kita tangkap kata dia. Tapi Chong Chong sentiasa lepas masa tu. Tetapi dia, apa yang kita buat, yang penting sekali F-Team buat ialah kita menghancurkan dia punya pertubuhan bawah tanah dia. Kerana kita tahu, tanpa sokongan pertubuhan bawah tanah, komuniti di hutan akan, kata orang, tidak akan dapat bergerak jauh. Tidak akan. Kerana dia kekurangan sokongan, makanan, bantuan dan segala-galanya. Kerana MNLF ini merupakan nadi ataupun penggerak utama pada pergerakan city di hutan, terutama sekali pada Chong Chong lah. Jadi apabila kita berjaya menawan dia punya ketua MNLF, iaitu Robin ataupun Chai Kaliong tu, kita tangkap dia. Kan? Lepas itu dan mungkin ada yang confuse. Apa pula PKM kejap MNLF tu apa pula? MNLF ni ialah merupakan satu pertubuhan yang telah ditubuhkan oleh komunis pada tahun 1960 dulu 60. Di masa di Selatan Siam dia ada satu pertubuhan dipanggil MCYL, Malayan Communist Youth League. Masa dia tak ada, masa darurat pertama dah tamat, tapi komunis masih bertapak di Selatan Siam. Tapi selain dia duduk dalam hutan, dia yang dapat bantuan daripada underground, pembantu-bantu dia duduk luar ni, dia dipanggil Malayan Communist Youth League. Dia orang ni lah yang mengantar, mencari dana, makan dia, kirim, beli barang dan sebagainya lah. MCYL. Jadi untuk dia mendapati, dia begitu kukuh di Selatan Siam. Jadi dia menubuhkan MNLF ni bagi tujuan inilah. Jadi MNLF ni ditubuhkan berpusat di ibu kota lah, di Kuala Lumpur lah. Apa beza pula MNLF dengan PKM? Dia adalah anggota PKM. Cuma dia bergerak, dia tidak bergerak dalam hutan, dia bergerak di bandar. Dia bergerak di kampung, dia bergerak di bandar, dia bergerak di kota-kota dan sebagainya. Dan kerja dia, tanggungjawab dia ialah untuk yang pertama sekali mengumpul, cari dana, duit, merekrut orang baru, menghasut budak-budak sekolah, yang daripada persatuan-persatuan trade union Cina pun semua dia cuba masuk dalam ni. Jadi dia orang ni akan menyokong, dia orang akan cari duit, kumpul, hantar dana. Mana yang minat untuk masuk tentera akan dilatih masuk dalam hutan. Mana yang lain yang suka masih lagi duduk di bandar, dia akan bantu untuk buat kerja-kerja sabotase dan sebagainya. Semua dilakukan oleh tentera komunis juga. Tapi dia tentera komunis di bandar lah. Tetapi kita memang tak nampak lah pasal dia tak pakai uniform. Kita tak nampak senjata pun dia tak bawa, dia tak tunjuk, dia sembunyi. Dia pun macam F-Team dia orang lah. Macam F-Team dia orang juga lah. Macam F-Team juga lah, MNLF dia. Jadi pasukan F berjaya menghapuskan apa ni, dengan tak cara langsung kita berjaya musnahkan struktur MNLF ni. Kita tangkap ketua dia, kita tangkap ramai. F-Team sendiri saja tangkap lebih hampir tu dalam rekod 1,700 lah. 1,700 anggota MNLF yang ada senjata. Bukan ada senjata tu maksudnya bukan hanya pistol, dia ada bom tangan, dia ada jelangkau sama, dia ada macam-macam benda yang paraphernalia atau komunis dia ada. Kita tangkap dia 1,700. Sekejap kita iklan sekejap. Kepada mereka yang nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan F-Team, tuan-tuan jangan lupa kita ada 2 buah buku yang tuan-tuan boleh lihat sekarang, yang dihasilkan oleh Tuan Zariman, hasil daripada temu bual dengan pegawai dan anggota-anggota F-Team. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu lebih lanjut, lebih terperinci, buku ni dihasilkan dalam 2 siri. Kita kombokan dengan harga RM110 termasuk postage sahaja. Ini khazanah yang sangat bernilai, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau mana yang berminat, saya percaya boleh dapat melalui komen-komen. Ada kita naikkan nombor WhatsApp, sila WhatsApp kepada Tuan Zariman. InsyaAllah apabila sebaik saja pembayaran dibuat, penghantaran pun akan dibuat. Jadi jangan lupa, ini kita baru dengar sikit ni, kita dengar sikit pun dah menggeletar lah ni. Belum masuk lagi dia punya kalau lagu tu belum masuk chorus. Ini baru intro. Jadi tuan-tuan jangan lupa
dapatkan 2 buah buku ini. Buku Kisah Benar hasil tulisan Tuan Zariman alias bekas Ketua Polis Daerah Grig, tuan. Bekas Ketua Polis Daerah Grig yang berjaya menemu bual pegawai dan anggota F-Team. Jadi nak tahu lebih lanjut, sila dapatkan dengan harga RM110 termasuk postage. Mana tuan-tuan nak dapat lagi bukan senang nak buat ni. Baik tuan, saya pindah sekejap kepada Cik Idrus. Ya, silakan. Cik Idrus. Ya, saya. Cik Idrus ni masuk polis ni bila? Tahun bila tu? Saya mulai masuk polis tahun 1980. Okey. September Okey. 80. Kemudian saya ditempatkan tempat training ditempatkan di Batalion 21. Sama macam Satya juga. PPH. Okey. Batalion 21 PPH. Kemudian diserapkan ke dalam Tiger Platoon juga. Tiger Platoon. Tiger Platoon. Tiger Platoon ni tuan dalam PPH ni kayak unit elite dia lah. Unit elite dia. Okey. Tiger Platoon. Selepas pada tu memang saya bukan nak ni lah yang melatih kami. Kebanyakan juga daripada F-Team yang datang ke sana sebab Batalion 21 ni adalah batalion yang bongsu. Itu base kat mana masa tu? Dekat Kerayung, Pahang. Kerayung Pahang. Corok rantau sana lah. Okey, right. Dan F-Team juga yang melatih kami yang kebanyakan juga bekas-bekas komunis. Okey. Yang melatih F-Team ni Tiger Platoon Batalion 21. Alright. Dan juga daripada Vet 69. Apot kenal kan Apot? Ya, Sarjan Apot Apot adalah salah seorang daripada jurulatih kami lah. Dia tracking. Maknanya masa Cik Idrul masuk tahun 80 tu, masa tu masa kat PPH tu dah dengar ke pasal FT? Memang. Masa tu teringin tak? Belum lagi lah. Sehinggalah saya masuk Tiger Platoon. Okey. Dan beberapa orang lah. Beberapa orang yang masuk melatih kami. Okey. Yang dijemput untuk melatih kami lah. Masa tu lah baru tahu kata F-Team ni wujud. Tapi kita tak tahu apa kerja dia sebenarnya. Okey. Kita anggap mungkin tak ada polis. Sebab yang kebanyakan yang ngajar kami tu adalah bekas-bekas SCP yang City lah. Okey, komunis. City yang surrender Ya. Jadi yang mengajar kita orang lama dulu berkaitan dengan Bobby Trap. Jadi saya ni Bobby Trap dia ajak lah. Very simple. Jadi yang boleh terpilih masuk ke F-Team ni macam mana pula? Ini yang menariknya. Tuan Kenny sendiri datang. Okey. Dia buat talent spot. Kebanyakan talent spot pada anggota Tiger Platoon lah. Dan masa talent spot tu lah buat interview dan sebagainya. Dan dia mungkinlah tertarik dengan kita sebab saya memang asal daripada Tiger Platoon. Okey. Dan pernah pula dilatih oleh F-Team. Okey. Jadi pengetahuan tu dah ada. Pengetahuan tu dah ada. Sebab bila masuk dalam F-Team, kita nak berlatih. Nak training dan sebagainya ni yang mengambil masa juga kan. Jadi dia dah ambil yang kita dah ada, diterapkan dengan latihan sebelum tu dah. Jadi masuk tu boleh kerja dah. Mana kita boleh sebelum transition daripada polis hutan nak masuk ke F-Team tu, kursus tu macam mana? Kursus memang betul-betul kursus ataupun kursus dalam kerja ke macam mana? Kursus dalam pasukan F juga. Sebab kebanyakan jurulatih datang daripada F-Team juga. Okey. Yang sebab F-Team ni ada yang bekas daripada vet pada. Ada daripada komunis. Yang berapa lama tu training lebih kurang? Training dia memakan masa siang dan malam dan sebagainya sehingga hampir setahun juga. Hampir setahun. Sebab saya masuk bulan tahun 87 awal tahun sehingga ke hujung tahun. Training tu sentiasa berjalan. Ini konsep training dalam kerja lah akhirnya. Okey. Training dia bukan setakat di bandar tetapi hutan. Mengesan dan sebagainya lah. Maknanya hidup di hutan dan hidup di bandar lah. First posting kat mana tu kalau FT? F-Team. Saya posting di KL lah. Maknanya Cik Idrus menjadi F-Team di dalam bandar lah. Dalam bandar. Duduk dalam bandar dan di hutan juga sebab saya mahir juga hutan. Tiger Platoon kan. Saya bukan Tiger Platoon. Jadi mananya entah ke mana pun hidup lah. Boleh lah. Fleksibel lah. Tapi banyak di bandar? Banyak bandar dan banyak juga di hutan. Okey. Saya masa tu yang first time dengar nama Conco ni masa bila? Ini selepas pada training. Okey. Selepas pada training ni memang sebelum tu dalam Tiger Platoon sendiri bila sebut nama Conco memang hebatlah dia. Inilah orang yang kita
takut sebab kami masyarakat ni hanya tahu Rashid Maidin, hanya tahu Abdullah Sidi, hanya tahu Cimping. Nama Chong-Chong ni kami tak tahu. Chong-Chong ni kita anggap dia dulu masa saya dekat Field Force lah. Okey. Sebagai seorang general perang. Oh. Macam Rashid Maidin dan ini administratif ni orang. Itu semua menteri lah. Dia menteri-menteri tapi dia ni general. Oh. Dia ni ganas. Okey. Dia jumpa tak kasih can. Memang balun habis punya. I see. Ini Chong-Chong lah yang kita kenal masa saya belajar dekat training dalam Tiger Platoon di Field Force sana tu. Nama dia memang wujud, timbul lah nama ni kan. Tapi memanglah kan bila dengar masa dia bunuh sana, bunuh sini. Potong bird lah, apalah semua kan. Jadi agak kita agak ni jugalah kan. Yalah. Tapi tak sangka lah pula kan. Akhirnya boleh terlibat secara langsung dalam pengumpulan Chong-Chong. Okey, baik. Tuan Kenny. Ya, saya. Tadi kita berhenti takat yang mengenali Chong-Chong ni. Okey. Tuan Kenny ada beritahu bahawa usaha untuk memburu Chong-Chong ni boleh dikatakan berbelas tahun lah kalau kita ambil kira daripada penubuhan F-Team tahun 1971. Ya. Okey. Yang boleh muncul Ops Talong ni macam mana segalanya bermula? Okey, cerita ni macam ni. Macam saya kata tadi, F-Team ni kita memang matlamat penghujung kita nak tangkap ketua dia lah. Kalau kita tangkap ketua, yang bawah-bawah tu mungkin mudah sikit lah. Tetapi untuk mendapat ketua ni bukan macam saya kata, dia mempunyai banyak lapisan lah, terutama sekali Chong-Chong lah. Jadi apa yang kita buat sekarang ni, kita tahu daripada strategi SB, kerana SB memandang musuh di bandar ni adalah lebih penting. Kerana kita kena hapuskan pertubuhan Malayan National Liberation Front yang membantu ni. Kerana kalau kita dapat putuskan hubungan dia dengan tentera di hutan, dengan Chong-Chong, dengan kumpulan hutan, di hutan ni dia akan susah, dia akan ada masalah. Jadi kita buat bermacam-macam, beratus operasi lah. Untuk apabila kita dapat satu operasi kecil dan kita akan besarkan operasi itu. Jadi saya bagi tahu untuk F-Team kita melaksanakan 5 dalam sejarah kita laksanakan 5 operasi besar. Yang pertama sekali Ops Senyap tahun 71 masa itu, tapi 71 tu tidak terlibat sangat dengan Chong-Chong lah, kerana itu kerana pada masa F baru ditubuhkan, membantu untuk menghapuskan pengganas komunis daripada regimen ke-8 di Sadau di Kedah sana. Okey. Lepas tu pada tahun 76 bermulalah Op Ginseng. Op Ginseng ni apa sangat penting. Op Ginseng ni nama sebab pemberi maklumat tu merupakan bekas adalah ahli komunis. Dia merupakan sensei doktor perubatan Cina. Jadi kita dapat tawar dia. Dia tabib Cina. Jadi kita tawar dia dan lepas tu dia bagi maklumat dan kita dapat bunuh 3 pengganas komunis di Batu Cave. Yang pertama Op Ginseng. Dan kita lancarkan, kita tangkap semua underground. Yang kita bunuh tu komunis dari hutan, dia keluar untuk berjumpa dengan itu. Jadi Op Ginseng memula yang kita di dalam Op Ginseng rekod F-Team menangkap lebih kurang 1,200 orang. Dalam Op Ginseng Op Ginseng. Daripada Op Ginseng ni lah kita dapat ketua MNLM. Op Ginseng ni underground, ketua dia masa tu dapat lagi masuk hutan. Jadi kita dapat laksanakan operasi, kita satukan operasi dengan kita panggil Operasi Kelong. Operasi Kelong di Telemong. Kerana ketua MNLM ni dibawa oleh Chong-Chong lari masuk hutan, dia dijadikan dia sebagai ketua di Telemong sana, di Telemong Pahang pada tahun 77. Awal ujung 76 77 dia jadi ketua di sana kerana dia berpangkat CCM, pangkat dia tinggi. Jadi Chong-Chong, tapi Chong-Chong merupakan atas daripada dia lagi lah. Jadi Chong-Chong bawa dia lari, duduk kat Telemong, jadikan dia ketua di situ. Jadi Kelong ni lah yang merupakan apabila kita berjaya menawan Robin, kita panggil kod name Robin lah, nama dia Chia Kai Leong Cina itu. Jadi kita tangkap dia dan kita hapuskan, boleh kata kita lumpuhkan keseluruhan MNLF yang berada di Lembah Kelang. Itu dia. Jadi bila lemah MNLF, komunis dia tak dapat mendapat sokongan yang begitu padu daripada ni. Dia dapat bergerak kerana kita tahu tentera masuk hutan macam mana pun dapat lepas kerana dia mempunyai sokongan yang kuat daripada MLF. Jadi bila sokongan dah tak ada lagi apa semua, dia dah terkapal-kapal lah. Jadi apa Chong-Chong buat? Dia minta bantuan daripada ibu pejabat dia di Selatan Siam sana. Dia minta kalau dapat hantarkan dia senjata dan alat-alat komunikasi untuk dia bagi berhubung dengan dia punya pasukan-pasukan kecil dia. Sub-unit dia lah, sub-unit dia. Dia banyak sub-unit. Daripada 1 AWF, 2, 3, 4, 5 sampai 21 AWF. Dia banyak sub-unit. Jadi satu pasukan daripada sempadan sana turun ke bawah, kita lancarkan operasi Kelah. Dia turun, kita tahu dia datang. Satu pasukan.
dia panggil unit penggempur ke-16. Dia turun daripada Selatan Siam, datang ikut Kuala Lipis. Kita lancar ke Oklah, kita tawan semua. F-Team tangkap dia. Bila F-Team dapat tangkap dia dan juga kita tangkap. Jadi banyaklah operasi ini, saya cuma nak ringkaskan je lah. Dengan op Kelah ni, jadi terputuslah hubungan antara atau bantuan daripada ibu pejabat Parti Komunis Melayu dengan Congco dan hutan, kerana kita dah sekat dia. Underground dah tak ada. Dia minta bantuan, kita dah rampas. Kita rampas berpuluh senjata dia. Kita rampas berpuluh dia punya alat-alat komunikasi dia. Sekali-kala dengan orang sekali kita tangkap. Kita tangkap 24 orang. 24 anggota unit penggempur ke-16. Besok ni Datuk Abdullah, dia kawan saya juga, dia akan ceritakan mengenai operasi Kelah tu dia terlibat. Jadi ini saya cerita, saya ringkas lah. Jadi bila terputus hubungan, Congco tak tahu mana-mana dia terpaksa lari berundur. Dia cuma dapat mengharapkan bantuan sikit-sikit. Tetapi pada masa tu Congco tahu kekuatan dia adalah berada di Selangor sebenarnya. Dia mempunyai pasukan yang banyak kuat membantu di Selangor. Terutama sekali datangnya daripada unit pasukan kerja bersenjata pertama dan pasukan kerja bersenjata ketiga. Yang beroperasi daripada Rawang, Sungai Tua sampai ke bawah dan juga di sebelah atas Kalumpang dan sebagainya. Dia dah punya kekuatan. Jadi Congco berundur sembunyi di kawasan tu. Kita cari di Pahang macam-macam. Dia buat cerita juga. Dia masih lagi ada pasukan dia di sana. Cuma Congco ni ketua dia. Dia berundur, dia mengelak. Dia pergi ke Selangor dia pergi Selangor. Dia pergi Selangor. Dia sembunyi dekat belah Kuala Kubu atas tu. Kalumpang, Kuala Kubu, dia berundur sampai akhirnya dia berundur sampai ke Dusun Tua. Dusun Tua. Dia sembunyi. Ya, Ulu Langat. Dia sembunyi di situ dengan pasukan Sub HQ group dia. Dan pada tahun 87, ujung tahun 87, dia tulis surat kepada Sempadan. Dia kata dia nak berjumpa dengan dia nak buat mesyuarat lah, dia nak pergi berjumpa untuk mengkaji balik tentang perancangan tentera komunis dalam negara lah. Ya. Tapi dia hantarnya satu couple ataupun satu suami isteri yang kita kenal, kita cam, yang bernama Pangkuan. Dia nama Pangkuan ni bukan semalamnya, yang ini betul Pangkuan. Pangkuan ni merupakan orang kuat dia lah. Dia berpangkat DCM. Dia senior DCM lah, dia DCM kanan lah. Jadi Congco gunakan dia dengan isteri dia keluar pergi ke Bangkok untuk berjumpa. Tetapi SB bukan F-Team. Ini ada SB, ada tim lain dah pergi follow dia sampai ke Bangkok, balik dan sebagainya. Bila dia balik sampai ke Kuala Lumpur, kita tengok, kita tak kenal Congco. Kita semua cakap dia pendek, dia apa semua, tapi tak ada siapa tengok rupa Congco. Kata Congco memang tak siapa kenal pun. Tetapi kita dalam gambar yang kita ambil dan yang diambil oleh SB lah, dia ni operatif kita ambil, kita tengok ada gambar orang tua. Kita kata ni mungkin Congco. Tapi pada masa tu kita pernah tangkap dia masuk Kelah, kita tangkap dia punya bodyguard dia. Orang kanan rapat dengan dia. Tetapi bodyguard ni dia dah berhenti kerja. Dia dah tak berkhidmat dengan Cawan Khas lagi. Jadi kita panggil dia. Kita tunjukkan gambar. Dia kata, ini memang betul lah. Congco lah dia kata. Itu dia. Mahfuz, ni boleh tolong keluarkan gambar Congco tu? Ada kan dalam poster kita pun ada, dalam Google pun ada. Kalau yang mana yang nak tahu rupa Congco tu macam mana, kita boleh selitkan kita okey. Alright tuan, sambung. Okey. Jadi tapi dia kata untuk mengesahkan lagi, dia kata kena tengok dia punya bahu, dia ada bekas tembakan di bahu dia. Mana kena nak tahu. Kalau kita tangkap dia. Jadi bila kita dah jumpa dampak dia di Kuala Lumpur, kita follow dia. Rupanya Congco pada masa itu telah dibawa oleh dia punya penyokong dia underground dia yang mempunyai satu kelang mempercetakan buku macam ni. Dia duduk di balakong sana. Balakong ceras. Balakong ceras. Jadi saya pada masa itu di ketua operasi, saya dikendaki untuk ambil tindakan lah. Tapi saya fikirkan kalau kita pergi masuk ke balakong, pergi serang, saya dah pilih dah orang tim, termasuklah dengan saudara idol kita, tim untuk pergi untuk menangkap Congco ni. Tetapi saya kata kalau kita ambil tindakan dekat dalam kelang, mungkin kita akan bertembak maknanya kita pasti mungkin mati. Kita nak tangkap dia hidup-hidup kan, kita nak tangkap ni Congco ni kan, satu ketua. Jadi kita biarkan. Jadi besoknya atau lusa saya tak ingat hari dia keluar. Jadi keluar kita ikut.
Oh, masa tu dah kita dah house dia dah. Kita dah tahu dia kat mana dah. Kita dah ikut dia dah. Lepas dia balik Kuala Lumpur tu, kita dapat gambar tu, kita dah ada orang nak ikut dah tu. Kita dah ada orang ikut. Dah ada. Hebat. Tapi F-Team ni macam saya kata, kalau kita umpamakan sebagai satu pasukan bola, F-Team ni merupakan striker. Kita macam Lionel Messi atau Ronaldo lah macam tu lah. Tetapi Ronaldo, Messi dia tak boleh skor gol kalau tak ada bantuan daripada. Jadi banyak datangnya bantuan daripada unit-unit lain dalam SB. Terutama sekali daripada bahagian kaya lah dulu, dalam bahagian ini banyak dia membantu dari segi untuk macam mana untuk buat pemerhatian, mengekori dan sebagainya lah. Jadi F-Team ni standby je. Kalau jadi lepas daripada tu kita nampak dia, kita ekor dia daripada Balakong. Dia keluar satu hari tu, dia keluar dengan satu kereta Super Touring dan dia ikut. Jadi saya memang ketua dalam operasi itulah, tetapi saya tidak menangkap. Jadi saya serahkan kepada saudara Idrus, dia akan menceritakan sebenarnya macam mana dia tangkap Chong Chong. Ini yang best. Ini yang best. Tuan Zariman ni dia dah susun semua dah. Dia dah susun. Yang ketuanya dia dah identify. Yang execution team ni dia buat. Okey. Kita masuk ke kemuncak Ops Talong, pemburuan ke atas ketua pengganas komunis yang bernama Chong Chong. Pada tarikh? Tangkapnya pada 2 bulan Mac tahun 1988. 2 hari bulan Mac 1988. Inilah hari yang ditunggu-tunggu. D-Day untuk pasukan keselamatan. Apabila hari tersebut sama ada nak tahu dulu sama ada dapat atau tidak untuk menangkap ketua pengganas paling licik yang juga general, boleh ibarat sebagai general dalam hutan, iaitu Chong Chong. Dalam hal ni Tuan Kenny telah mengamanahkan Tuan Idrus untuk menceritakan perkara ni. Okey, Cik Idrus, silakan. Apa yang terjadi? Asal kita nak tahu daripada awal, daripada planning sebelum sampai tu. Okey, saya bermula daripada kita tangkap pada 2 bulan. Kita bermula pada 1 bulan lah. 1 hari 1 bulan. 1 bulan adalah hari briefing. Okey. Briefing yang diambil dan dibriefkan oleh di mana? Di kita punya rumah Penggalan, selamat lah. Rumah selamat, safe house lah. Okey. Di KL lah. Di KL lah tu. Okey, alright. So, waktu yang Tuan Kenny dan masa tu pegawai terus adalah Speedy lah. Tuan Steven Gonzago. Semua sekali pegawai F turun ke pengkalan kita. Masa tu saya bujang lagi. Waktu tu pun duduk tengah nak lelap dah. Pukul berapa dah? 1 lebih dekat pukul 2 pagi. 2 pagi. Masa tu memang nak lancarkan op ni lah. Semua dah berkumpul. Dipanggil. Duduk briefing keliling. Barulah dia cerita. Kita dah dapat kenal pasti Chong Chong. Itu masa tu inilah. Tetapi dalam masa yang sama, Chong Chong ni dikawal oleh satu orang DCM yang berpangkat DCM bernama Yong Nam. Ini salah seorang pakal letupan juga ni. Dia selalu jalankan tugas-tugas sabotaj. Dia macam UTK dia lah. UTK dia lah. Dia punya bodyguard kan. Dia ketua pasukan kerja bersenjata kelima beroperasi di kawasan Bentong. Bentong sampailah ke Genting dan ke Selangor Gombak. Itu dia. Dan selalunya apabila Chong Chong ni dikepung, yang selalu menyelamatkan adalah Yong Nam ni lah. Dia ada kes dia dekat yang Army ada buat kepungan termasuk dengan SB sekali lah. Tapi dia terlepas. Yong Nam ni ibarat sanggup mati lah untuk ketua dia ni. Dia pun muda lagi. Umur dalam 30-an ni baru. Muda lagi, cerdas orang dia. Tapi muka semua kita dah tahu. Semua dah tahu sebab kita dah dapat. Masa dia dah buat pertemuan selepas dia balik daripada pangkuan daripada Bangkok. Dia buat pertemuan. Masa tu lah masa ambil gambar pertemuan tu. Termasuk gambar orang tua ni. Chong Chong ni. Lain macam. Dia pakai spek Bruce Lee. Pakai tepi bareta. Gambar Chong Chong masa tu. Chong Chong. Okey, jadi dalam briefing tu lebih kurang berapa orang dalam 20 orang? Tak sampai 50 orang. Kami dalam satu masa tak sampai 50 orang. Okey. Duduk keseluruhan dia lah. Jadi gambar semua dah ada? Dah ada semua. Okey. Kemudian mulalah membuat pembagian tugas kan. Pembagian tugas ni ialah biasanya saya ni diletakkan dalam grup serbuan lah. Striker lah. Striker lah. Hebat lah. Gitu lah. Okay. Selalunya bukan ini bukan kelentong-kelentong. Ini betul. Selalunya diletakkan dalam grup striker lah.
termasuk dengan Abang Camel kita lah. Kenal Abang Camel kita kan? Kenal. Abang Camel kita. Abang Camel kita pun dah. Abang Camel kita. Jadi, Okey. grup ni lah yang diharapkan lah untuk menjalankan tugas tangkapan ni. Okey. Sehingga berjaya lah. Alright. Ni bukan nak kaleng-kaleng lagi ni. Kita memang ini cerita betul punya ni. betul tangkap Ini boleh jadi sejarah ni. Okey. Alright. Pukul 3 pagi selesai. Selesai briefing. Mulalah buat pengagihan orang. Kenderaan, kita punya equipment dan sebagainya lah. Tiba-tiba, ini ceritanya yang betul ni. Saya masih ingat dalam kepala saya. Tiba-tiba Tuan Kenny dengan Tuan saya punya pegawai Turus panggil dia masuk bilik. Panggil saya seorang. Masuk bilik. Apa hal pula kan saya? Apa salah saya kan? Dia panggil-panggil. Tuan Kenny tengok saya. Hang Roy. Tok saya bawa pistol. Alamak. Tok saya bawa pistol. Aku nak hang bawa gari dengan blindfold dia. Kita faham. Kita faham. Sebab apa? Tujuan dia untuk tangkap hidup-hidup. Memang masa tu saya diletakkan sebagai first man. Orang yang pertama yang pergi. Okey. Diharapkan gitulah. So saya bawa gari saya lah. Bila Tuan Kenny bagi tahu, hang jangan bawa pistol, bawa gari lah. Masa tu macam ada tak rasa? Memang mula-mula risaulah juga kan. Saya apa nak bunuh diri ke apa kan. Yong Nam ni dia memang ada senjata api sentiasa bawa. Yong Nam ni bodyguard ni kan memang ada senjata api sentiasa bawa. So kita nak menangkap orang yang bersenjata api, kita tak bersenjata api. Begitu. Tetapi dalam masa yang sama terfikirlah juga kan betapa pentingnya orang ni untuk ditangkap hidup. Maknanya masa tu Cik Idul dah tahu lah maknanya kita boleh ni lah, boleh nak baca hidup-hidup lah. Dia nak hidup-hidup. Memang betul-betul ni. Alright. Tangkap hidup dia harapkan kita kan. Jadi bermulalah besok paginya pukul 6 pagi kami dah mula di ground buat observation, mana pematian di rumah yang telah dikenal pasti tempat dia tinggal. Conco dengan Yong Nam tinggal. Termasuk dengan dia punya driver, dia punya underground dia seorang. Maknanya kita pergi ke rumah dia? Kat area rumah dia. Okey, rumah dia di mana masa tu? Masa cerah lah. Cerah okey. Alright. Rumah ni rumah bertingkat lah. Okey. Bertingkat. Jadi kita ada pasukan yang memerhatikan 24 jam. So kita ni pergi masa tu untuk buat tangkapan saja kan. Pada mulanya memang ada arahan untuk buat tangkapan seperti mana Tuan Kenny cakap. Tapi kemudiannya telah diubah lah. Di mana kita terpaksa bertindak, di mana dia free, di mana kita boleh berfikir di mana ruang dia, ruang selamat untuk kita lah, selamat untuk kita tangkap dia. So berlakulah masa tu kejap. Saya iklan sikit boleh Tuan Kenny? Pasal apa kat cerah kat rumah tu dah boleh tangkap dah? Pasal apa Tuan Kenny tak nak tangkap? Tidak, sebabnya kita tahu dia mempunyai senjata api di dalam, mungkin disimpan dalam rumah. Kerana kalau kita masuk rumah, kawasan Kelang tu open. Kalau kita pergi masuk ramai-ramai, memang dia akan bersedia punya. Dan kita Cong-Cong memang dia, kalau orang tua, kalau dia tu dia mati pun tak boleh matilah. Kalau dia mati, tak mungkin kita dapat jalan gini. Nampak tuan-tuan. Jadi kita tak boleh buat apa-apa. Jadi kita terpaksa abandonkan tu idea tu. Nampak tuan-tuan. Kita Hebatnya F-Team. Walaupun mereka dah berpeluang untuk menembak mati Cong-Cong di rumahnya, tetapi di atas dasar bahawa kita nak tangkap hidup-hidup, sanggup kita cancelkan plan asal untuk menyerbu Cong-Cong di rumahnya. Okey, Cik Idrus, bila sampai di rumah cancel plan. Alright. Dan satu lagi lah, saya dapat juga, saya ingat lagi benda ni lah. Kerana apa, di kawasan tersebut kebanyakannya adalah penduduk berbangsa Cina kan. Kita tak tahu sama ada dia punya supporter atau penyokong-penyokong yang berada di situ. Sekiranya kita berjaya tangkap pun di situ, maknanya perkara tu akan belon. Akan belon. So akan sampai ke dalam hutan sana. Betul. Dia punya ni akan bersepah lah. Susahlah kita nak kumpul balik kan. Okey. Selepas pada tu, dalam pukul 6 kita menunggu, gelap ni. Dengan menyamar berpakaian sebagai penjogging lah. Jogging. Track shoot lah. Pakai track shoot. Saya dengan gari berat dalam poket. Saya tu dengan blindfold saya lah. Pistol tak bawa lah masa tu. Jadi tunggu. Kita dapat flash lah daripada walkie-talkie. Bagi tahu orang tua dah turun. Orang tua tu refer pada Cong-Cong lah. Dan ditemani oleh bodyguard dia lah. Bodyguard dia dengan seorang mandu. Siapa nama bodyguard dia ni?
Yongnam. Ada nama call sign lain ke apa ke, nama cabaran ke apa? Yongnam. Okey. Yongnam tu nama panggilan pun, bukan nama betul dia pun. Okey. Kemudian dan dipandu oleh seorang dia punya penyokong lah. Ya. Dia ni pencetak sebenarnya. Pencetak, dia pencetak. Dia orang naik satu kereta. Satu kereta. Kereta apa tu? Pencetak buku. Mitsubishi Super Touring masa Mitsubishi Super Touring. Wah, hebat tu, besar sikit. warna biru. Masa dulu tu kira hebat lah. Hebat lah Mitsubishi Super Touring. Boleh Google lah nak tengok. Saya pun ingat plate number dia BCC tapi berapa nombor saya tak ingat. Okey. Saya terlupa. Dia keluar daripada rumah. Okey. Keluar. Kemudian pasukan kita pasukan sokongan ramai juga masa tu. Mengikut dari belakang. Kemana dia nak pergi sampai ke satu tempat dia tak berhenti. Kita tak tahu lagi ni dia nak pergi mana ni. Dia tak berhenti mana tak tahu lagi. Okey. So kita pun daripada belakang pun daripada jauh sikit lah kita ikut supaya benda ni tidak berlaku terdedah kan. So ikut sehinggalah dia masuk ke Jalan Tengku Deraman. Waktu tu daripada pukul 9 lebih dia gerak, dia main pusing-pusing, punya pandai dia. Dia main pusing-pusing padahal nak ikut dekat senang je. Dah sampai pun. Maknanya ceras. Ingat dia nak pergi mana, dia masuk Jalan Tengku Deraman. Jalan Deraman je. Nak beli kapet ke? Okey. Pasal saya rasa waktu pagi masa tu ketika tu belum lagi berlaku kesesakan jalan raya. 15 minit, 20 minit dah sampai sebenarnya. Kalau ikut hukum akal 15 minit sampai lah. Tapi dia main pusing-pusing, pandai dia. Berapa lama dia ambil masa? Dia ambil masa daripada pukul 9 lebih sikit tu sampai dekat 10.30 sampai. Tu dia. Itu yang kata hebatnya komunis ni. Itu je. Walaupun dalam bandar dia sentiasa berhati-hati. Sentiasa berhati-hati. Okey. Dalam masa yang sama dia terus daripada jauh ni nampak kereta biru ni masuk. Ingat dulu Jalan Deraman di tengah-tengah ada divider. Ada satu divider. Sebab dulu depan Minerva kan ada Pustaka divider. Minerva tu, kedai buku tu. Dia berhenti sebelah tepi ni rapat lah. Okey. Dengan enjin itu. Dan saya pun masa tu dengan tim saya lah. Saya Encik Usok Umar. Okey. Dan pemandu masa tu Korporal Husin Saion. Okey. Encik Nur Hisham Burhan. Encik Tajuddin. Bersama saya lah dalam satu van ni. Okey. Kemudian Ku Syariman, bukan dia, Ku Syariman nak kereta lain. Nur Hisham Burhan. Saya lupa, Nur Hisham Burhan. Seorang lagi. Tim dalam satu van lah. Okey. Masa sampai tu ketika tu, saya lah yang buka pintu dulu. Tak, maksudnya sampai dekat Pustaka Minerva tu dia berhenti? Dia dah berhenti situ. Maknanya dia nak turun lah? Bukan, dia tak turun. Okey. Contoh tak turun. Dengan santainya dalam kereta, waktu saya nampak lah kan. Cuma pemandu saya keluar. Okey. Menuju ke Minerva. Oh, kedai buku tu? Kita nampak lah dia keluar aja kan. Okay. Waktu itulah saya ambil peluang. Kita ambil peluang lah. Dia tak peduli masa tu apa. Peluang ada, sapu. Okey. Itu yang arahan daripada kita punya komander. Komander Tuan Kenny kita. Dan bila sampai saja, first man saya lah. Okay. Ini terus terang lah saya cakap. Orang yang pertama sampai dan turun, pergi cek kereta takut dia lock. Okey. Takut dia lock. Kalau lock memang masalah juga. Kita ada ambil masa nanti dia pun sempat cabut senjata kan. Sedangkan saya tak ada pistol. Kan. Jadi sampai-sampai tengok-tengok tak lock. Okey. Dengan keadaan Yongnam saya ingat lagi tangan macam ni. Duduk belakang dua-dua. Ni driver kereta kita anggap kereta Ni driver dah keluar nak pergi kedai buku tu. Orang tua ada mana orang tua? Orang tua ada belakang driver. Orang tua belakang driver. Yongnam sebelah orang tua. Maknanya sebelah driver kosong. Kosong. Dia orang bos lah. Okey. Dua-dua seorang tangan Yongnam macam ni. Relax santai. Relax lah kan. Kemudian Chong Cho masa tu bertopi bareta juga. Dengan spek Bruce Lee dia. Stylo. Stylo lah. Pakai kemeja, saya ingat lagi hitam putih tu, ada dot-dot putih hitam. Tapi kemeja lah, kemeja yang licin tu kan. Okay. Begitu juga dengan Yongnam. Pakai kemeja juga, kemeja cerah lah. Bila sampai saya, betul-betul saya berjalan atas divider lah. Saya tengok kunci terbuka, mana lock tak lock lah. Dan kebetulan dalam masa yang sama, Tajuddin sampai belakang saya, support. Dia buka pintu, saya tu rentak. Rentak Yongnam dulu lah. Bila rentak Yongnam, tangan dia yang sebelah ni ada melekat. Dia melekat lagi tau. Dia pegang lah. Dia pegang. Alright. Berentak juga lah masa tu kan. Okay. Dan saya nampak tangan dia macam nak selut sesuatu lah. Macam nak macam ni kan. Tapi bila tarik terus, dia pun dah terlepas masuk tu, dia panik. Dan Chong Cho masa tu,
Dia tengok, dia terus jadi panah dah orang panggil. Tergamam. Tergamam. Dia tergamam sekejap. Masa tu juga tergamam, saya nampak Yunus sudah buka pintu. Kawan saya jugalah, sahabat saya. Yunus Nasir nama dia. Dia buka pintu, dia tarik Concor keluar. Masa tarik Concor keluar, itu saya tak orang nampak lah apa yang bergelut depan tu kan. Tapi orang yang tarik Concor adalah Yunus Nasir. Tapi kita tahu Concor tak bawa senjata api masa tu. Yang kita tahu Yong Nam. Balik pada Yong Nam, pusing ke belakang. Dah gari, saya pun seluk. Memang ada besi, ada pistol. Tapi malangnya pistol dia orang jaga elok. Dia balut dengan kain. Pistol tu dia balut dengan kain dengan peluru, magazine dia dalam tu. Dia bubuh dalam plastik. Jadi kalau dia nak ambil tindak pun memang masalah. Tapi berminyak lah, dia jaga betul. Iyalah. Memang berminyak. So dah gari, saya pun tangkap blindfold. Saya dengan Nur Hisham Burhan terus jinjit dia, seorang sebelah tangan. Dia gari belakang, jinjit tangan. Masuk dalam van C20. Pintu dia terbuka. Ini yang nama? C20 masuk nanti. Dan saya terus duduk kat kursi panjang dekat pintu. Bila kita buka ada kursi panjang kan. Saya duduk situ, saya ampu. Sebab kita nak sembunyi kan dia. Nak tenggelam kan dia di bawah ni kan. Tiba-tiba dah sampai pula Concor. Dah digari dengan blindfold. Dia hempak atas saya lagi. Dua-dua di atas saya. Begitulah saya tangan. Cik yang hebat ni dua-dua panglima atas rimau. Okey. Alright. Terpaksa lah kita benamkan dia orang. Macam tu kan, nak sembunyi kan. So dalam masa yang sama, kawan-kawan saya pun adalah untuk escort sekali dia lah kan. Dapat arahan untuk balik ke Pengkalan ni. Tuan Kenny lah bagi arahan. Sat. Apa jadi dengan driver? Driver dia, drivernya Encik Campbell kita, Encik Usop, Husin Said-on, driver van tadi. Terus lari masuk dalam, tangkap sana pula. Dia dibantu oleh Mak Nur Ali dengan Roslan. Kebetulan masa tu terang punya cerita lah. Kebetulan masa tu gari dia orang tak bawa. Roslan lah cabut dia punya tali pinggang, ikat tali pinggang. Ikat pakai tali pinggang. Maknanya ada korban tali pinggang dia. Dia ada bawa senjata juga driver tu? Dia tak ada. Senjata api. Cuma Yong Nam seorang yang bawa. Dia bawa Lama Star, saya ingat lagi nama jenama pistol tu. Macam James Bond ni pistol tu kan. So selepas dua-dua yang bergari dan blindfold di atas saya, Yong Nam di bawah, Concor tindih dia di atas, dan saya lah yang kena tindih di bawah sekali lah. Paha saya lah, dia dua macam ni. Kemudian kami minta seorang pemandu keluarlah si Camel masuk tu untuk pandu. Sebab dapat arahan daripada kita punya kontrol lah, komander kita untuk balik ke Pengkalan dulu. Sebab kita nak sahkan orang tua ni sekali lagi. Betulkah dia kan? Dalam masa yang sama, seorang pegawai lah yang patut ada, seorang pegawai volunteer. Saya nampak Tuan Zaliman. Tuan Zaliman masuk duduk depan. Dan di belakang saya tu saya sendiri, Nur Hisham Burhan, Tajuddin, ya betul. Dengan Siam, Muhammad Nur Hisham nama dia Siam, orang Siam. So kami berempat lah di belakang dengan Tuan Zaliman, Inspektor Zaliman dia tu. Dan pemandu adalah nama Encik Yusof lah. Maknanya dua-dua orang ni yang kata Jeneral Taiko besar komunis, dia boleh tergamam sampai tak sempat nak buat apa-apa lah. Agak-agak dalam di saat daripada Cik sampai Cik keluar masuk tu, dalam berapa minit? 10 minit? 15 minit? Tak sampai. Sekejap, betul. Memang sekejap betul lah. Kita ambil tindakan tu tanpa orang sedari. Maknanya orang keliling, masa tu dah ada pukul 10 lebih. Maknanya di kawasan tu memang ramai orang lah. Bisnes punya area kan. Yalah, jalan tu ada ramai. Cumanya apabila dia orang panik, bila dikeluarkan yang driver dia tu. Sebab dah bergari semua kan. Masa tu lah baru ada ni.
Sedangkan orang kita sendiri, terus terang saya cakap, orang kita sendiri tanya, di mana? Contoh mana pergi? Padahal kami dah kidnap balik lah. Ni driver masuk balik Pengkalan. Maknanya dapat 2 orang ni tak ada cerita Tak ada banyak. cerita banyak. Terus jalan. Kita tak boleh tinggal. Driver naik van lain. Naik Land Rover pula. Land Rover pula. Campak kat dalam Land Rover. Saya ingat lagi lah. Itu kereta dia sendiri, kereta dia yang Super Touring. Ku Syariman bawa. Masa tu dia ada lesen kan. Dia bawa balik ke Pengkalan. So dia selamatkanlah kereta tu. Maknanya clear lah tempat tu kan. Dia dah buat clean up. Daripada Jalan Tunku Abdul Rahman balik ke Pengkalan tadi tu ambil masa berapa lama? Ya, sekejap dalam 10 minit. 10 minit? 10 minit. Dalam tempoh 10 minit. Dia nak tahu tu. Orang dia nak tahu. Dalam tempoh 10 minit daripada Jalan Tunku Abdul Rahman nak balik ke Pengkalan, Cik Idrus bersama dengan pengganas nombor 1. Apa Cik Idrus buat? Saya cuma diam diri lah sebab memang dilatih lah macam tu kan. Kita tak boleh keluarkan suara kita sebenarnya untuk supaya dia tak cam kita siapa dia kan. Kita tak mau walaupun dia dah blindfold tapi kadang-kadang kau ni dia bijak, dia boleh cam suara kan. Jadi kita tutup muka dia semua blindfold. Blindfold. So apa yang dia cakap dengan Yonan tu memang ada lah. Dia bercakap lah kan. Dia cakap Cina. Dia cakap Cina lah. Nyonya apa dia? Lepas tu saya ingat lagi satu perkataan yang Inspektor Zaliman cakap. Mati juga orang tua ni juga. Dia faham ke? dia cakap mati juga orang tua ni. Orang tua tu dah merah muka dah tau. Macam nak kena stroke apa tak. Dia elok saya pun. Saya cuit-cuit dia elok je pun. Sampai di Pengkalan, dalam perjalanan 10 minit tu sampai Pengkalan. Masa Tuan Kenny turun. Orang pertama turun. Dan beberapa orang kita punya SEP lah, yang surrender, yang SDO lah, yang bekerja dengan kita ni, komunis belakang, bekas-bekas komunis, turun semua. Dia orang tak terlibat dengan operasi ni. Turun semua, tengok. Sebab sesetengah yang ditangkap sebelum tu, komunis yang tangkap ataupun yang surrender, tak pernah langsung jumpa contoh. Dia orang pun tak kenal tengok. Tak kenal langsung. Bau dia cengang. Ini kita punya bos dia belum tahu lagi masa tu. Cuma sehinggalah Tuan Kenny panggil Ahmad. Mendiang Ahmad. Bodyguard dia yang tangkap masa Oklah. Masa Oklah. Dia boleh sahkan. Dia cakap, okey. Nampak muka macam orang tua lah cakap. Tapi nak sahkan lagi. Ada kesan tembak tak? Ada parut. Dia kena tembak. Bekas kesan tembak. Tembus lah kan. Benda tu tembus. Cakap macam mana dia pakai kemeja dah begitu kan, gari pula yang tu. Rentap lah, saya koyak lah benda tu. Tarik koyak, rabak, selak. Memang ada kesan. Tu dia. Memang lah aku terang cakap. Dahsyat. Bukan setakat Tuan Kenny saya melompat. Habis semua macam kaya. Kita takut salah orang. Tak nak dia kan. Masa tu perasaan tu macam mana? Cerita sikit lah. Orang rasa bangga sangat lah kan. Orang yang baru. Saya ni generasi keempat dalam FTM. Yelah, masuk pukul 80. Orang muda lah. Orang muda lah. Jadi rasa, yalah, diberi harapan ataupun diberi tanggungjawab macam ni. Kemudian saya rasakan, dihargai lah masa tu. Walaupun diberi tanggungjawab, tapi dihargai lah sebab kita diberikan tanggungjawab kan. So, rasa bangga sangat lah masa tu. Walaupun ni kebas pun hilang. Kebas hilang. Terima kasih Cik Idrus. Itu kita cakap operasi. Ni pasca operasi, lepas operasi. Ini cerita penting juga ni. Tuan Kenny, apa jadi? Selepas kita tangkap Chong-Chong, tentulah kita mula-mula kita pujuk dia, kita tak letak dia dalam tahanan. Kita letak dia dalam rumah. Kan bilik kita jaga. Kita lepang dia, kita tak gari Tuan dia. Kenny, penonton nak tahu. Ni penonton kita tak ada gari. Kalau ikut hukum alam lagi, hukum alam. Kalau saya polis, penyepak, penumbuk, penerajang apa semua, marah. Tuan Kenny punya style macam mana? Cuba cerita sikit. Sebenarnya bila saya dah sampai dekat Pengkalan apa semua, saya pun grade dia. Saya pun panggil dia. Saya panggil bos. Panggil bos. Panggil bos lagi. Bos. Ini bos. Okey. Tosan bahasa Cina dia panggil orang mana. Tuan sikit pun macam ira Cina Siapa dia? Saya memang ada darah Cina.
Tapi tak pandai cakap Cina. Okey. Oh, panggil bos lagi Panggil bos orang macam okey. Jangan marah kan. Dia pun senyum. Apa hal? Tak apa, duduklah, sabar-sabarlah. Pasal dia memang ada standby pasukan suara siasat memang dah standby dah. Dia dah standby untuk menyiasat lah. Jadi sebelum dia suara siasat, belum dia bertanya, kita bagi dia minum lah, minum pun semua. Siap bagi minum tuan-tuan. Ya, duduk meja macam ni lah. Ini duduk meja bukan duduk sila di bawah. Okey. Bukan tanah, duduk meja bagi dia minum, duduk cerita. Yang Nyong Nam tadi bilik lain. Yang lain. Dia tak asyik. Dia tongkok. Dia tak penting kan? Kita tongkok pun kena ketua dia kan. Okey. Jadi lepas tu bila dah habis tu semua datang ni. Lepas tu datang tak lama lepas tu saya rasa tak sampai setengah jam lepas datang pengarah Cawangan Khas dia datang. Tan Sri Rahim Noor datang sendiri. Alamak. Dia pengarah Cawangan Khas, dia datang sendiri ke Penggalan. Itu garang. Dia memang garang. Tapi masa dia tak garang. Masa dia pengarah Cawangan Khas dia okey, dia tak garang. Dia okey. Masa tu muka Chong macam mana? Dia relax ke atau muka tak ada. Dia relax. Dia macam muka macam Cik Idrul katalah, dia ni memang bakat seorang general lah. Dia memang steady je. Dia tenang je, dia senyum, dia pandang kita, dia tengok kita senyum dia. Dia buat macam dia macam tak ada apa-apa lah. Okey lah. Dia tak ada nak melawan ke apa ke, bising, cakap meracau-racau, tidak. Dia tenang aja. Kita tanya dia boleh cakap Melayu tapi tak begitu pasti sangatlah. Boleh bercakap lah, kita faham lah apa dia cakap. Apa hal macam itulah. Tak ada hal, tak apa tentangnya. Tapi ada lepas tu take over by daripada pasukan intro soal siasat. Tan Sri Rahim Noor datang. Yes. Dia buat apa? Tan Sri Rahim datang, dia tengok dulu kan. Lepas tu dia ulur tangan tau, Tan Sri Rahim tau. Dia nak salam dengan dia tau. Salam, dia salam. Congco salam. Sambut salam dia. Okey. Salam, Congco. Lepas tu saya tak dengar lah. Lepas tu dia dah cakap, dia tinggalkan dia dengan dia lah. Pasal dia tanya, dia ada interrogator dah ada punya siasat. Pasal dia nanti cakap bahasa Cina. Dia cakap, kadang pasal Tan Sri Rahim cakap putih. Walaupun dia Melayu, dia biasa cakap bahasa Inggeris. Jadi yang translator tu tangkap dengan itulah. Saya pun nak mau terlibat lah, biarkan dia bentuklah. Tapi apa yang penting pada saya, lepas tu besoknya dia dah lepas soal siasat, saya berjumpa dengan siasat, berjumpa dengan dia, tanya dia masih lagi. Dia masa tu hari yang pertama dia belum lagi, hari yang kedua dia belum lagi, kata orang buka itu lagi lah. Buka baju lah, belum istilah buka. Maknanya dia belum buat cerita lagi lah. Dia tak mau cerita lagi. Dan sehingga orang panggil meeting, lepas tu Tan Sri Rahim datang lagi sekali kononnya. Saya tahu lepas tu dia ada Tan Sri kita datang lagi, pujuk dia, pengarah sini pujuk dia kan. Dengan ada satu Datuk Yau Kong Yu lah, pujuk dia cakap apa ini kan. Kita nak selamatkan awak semua untuk orang-orang dia. Kan kita bukan nak bunuh. Kalau kita nak bunuh dah lama dah kita bunuh. Maknanya kita tembak mati. Tapi kita nak biar dia keluar. Sama-sama hidup sama-sama dalam masyarakat sama-sama kita. Kenapa kita nak ini? Jadi sebab itu kita tangkap dia ni. Kita tak ada buat apa-apa pada dia pun. Kita tak buat seorang tahanan, kita pukul tidak. Jadi dengan saya tu, jadi hari yang ketiga tu, hari yang kedua, yang ketiga tu barulah dia setuju. Jadi setuju dia pun bukanlah senangnya macam kalau kita tengok wayang, kita cerita perang, okey, pergi ramai, tuan-tuan semua. Ini semua kita dah tahu, kita tak boleh. Kalau dia masih dalam hutan lagi. Jadi kita terpaksa menggunakan surat DLB Korea yang digunakan untuk hantar surat pada tu. Jadi yang pertama sekali kita buat ialah ke atas Yong Nam. Kerana kita tahu Yong Nam datang berjumpa dengan Chong Cho. Selain daripada dia berjaga Chong Cho masa tu, dia sebenarnya berjumpa Chong Cho untuk mendapat restu dia bila dia nak serang Genting Highland. Tuan-tuan. Itu sebenarnya. Perancangan mereka adalah untuk menyerang Genting Highland. Genting Highland Resort tu dia nak serang. Dia nak serang Genting Highland. Jadi dia nak mendapatkan restu Chong Cho. Kan? Chong Cho tujuan dia bawa untuk Yong Nam untuk menyerang kerana dia nak pergi ke utara, kerana dia nak pergi mesyuarat. Kalau dipanggil mesyuarat, jadi kalau dia bila dia buat satu helah satu hona, kata satu benda yang berlaku dekat Pahang, dekat Genting, jadi dia nak akan pasukan keselamatan akan tertumpu kepada bahagian Genting. Jadi dia senanglah naik kereta api ke apa, tak ada siapa ganggu dia pergi. Alih distraction. Betul, dia buat distraction. Itu dia. Itu tujuan Chong Cho pertama. Kenapa dia digunakan tu? Jadi apa yang kita tu, jangan Yong Nam punya kumpulan dia sedang menunggu ni untuk mendapat arahan. Jadi apa kita buat, Chong Cho panggil, cakap dengan Yong Nam, okey, buat satu surat hantar melalui Korea. Pasal Yong Nam ada Korea, ada hubungan dia. Korea tu pun kita tangkap, Korea tu pun ikut mainan kita jugalah. Dia pun ada DHL dia juga. Ada DHL banyak, dia bukan satu DHL, dia banyak. Dia ada Ninja Van pun Ninja Van ada. Okey.
Tapi masa tu di hutan belum tahu. Tak tahu. Jadi apa kita buat? Kita gunakan korea dia tu, pergi masuk dalam, kita dah bagi arahan, kita okey buat macam ni. Apa kita buat? Macam mana kita nak tangkap yang dalam hutan ni, nak bawa keluar. Kan? Kalau Yong Nam tak nak masuk. Yong Nam pasal dia, kita tak nak. Nanti kalau dia masuk, nanti kalau dia kata ajak lari buat perang, susah juga. Jadi kita terpaksa gunakan korea. Jadi untuk ini, kita buat helah, kita bagi dia makan supaya kita dapat tidurkan dia. Kita bagi dia tidurkan yang dalam hutan tu. Jadi pada masa tu pula hampir gaya tahun baru Cina kan? Tahun baru Cina. Jadi kita pau tu, ada kuih pau. Cina ni dia suka makan kuih pau. Kuih pau. Jadi pau dibeli, konon-kononnya bawa di Yong Nam bagi ni. Berapa biji kuih pau banyak, ni? 20-30 biji dibawa oleh Korea ni. Dekat jalan dekat mana betul-betul dia orang kaki genting tu. Jalan nak pergi Karak tu. Sampai dekat jembatan sebelum masuk genting, terowong genting tu bawah tu. Dekat bawah kan ada satu sungai tu. Bawah jauh ke dalam lah. Lebih kurang dekat 1 jam lebih. Yong Nam belanja makan. Kononnya Yong Nam dah ada dah. Dah ada tu. Jadi Yong Nam bagi. Yong Nam nak belanja kuih pau. Kuih pau. Okey, bagi kuih pau. Tapi kuih pau tu dah dibubur dengan ubat tidur. Buat tidur. Jadi buat tidur. Jadi kita bagi dia satu alat, dia cuma untuk picit pada kita je. Kalau dia picit sekali, mana belum lagi. Kalau dia picit 2 kali, tit, banyak kita ajar dia lah cara dia ada. Jadi kalau kita dapat signal tu, maknanya kalau 2 kali, maknanya dah tidur semua. Dalam tu semua dah tidur dah. Semua tidur. Ada 9 orang dalam tu. Ada 9 orang yang bersama dia tu. Jadi saya bermula saya pergi berlima, yang depan 5 orang, belakang kita tak buat operasi macam tentera dan sebagainya, kita kepung ngomong tidak. F punya team punya sistem memang lain. Kita akan hantar 3-4 orang je ke depan, yang belakang lain lebih kurang dalam setengah jam ada di belakang, ada kita punya support team. Support team datang di belakang, bukannya di sebelah. Kita punya, jadi saya berlima pergi kapal lah, nak masuk ke camp tu. Jadi dapat signal tin. Tetapi malangnya pada masa tu dia punya bodyguard dia tak tidur. Dah pukul 8 malam ni. Kuih pau dah makan, dah tidur. Tak, yang lain dah tidur. Guard itu yang jadi sentri. Yang jadi pengawal tak makan begitu kan. Dia tak tidur lagi. Pengawal tak makan. Dia hebat. Dia tak makan. Pengawal tak makan kuih pau. Ada masalah je kita nak lepaskan pengawal ni. Kan? Jadi kita tengok nasib baik apa tu yang Korea tu, dia pun pandangan yang peran. Jadi dia tahu saya bagi signal, dia datang. Tapi macam-macam dengan izin Tuhan lah. Dia pun datang hampir dekat dengan saya lah. Izin Tuhan, dia bawa dia ni yang dengan sentri tu, dengan ni. Yang lain dah tidur ni. Dia tengah sembang, patutnya dia ni pun tidur sama. Dia besok pagi baru keluar. Dia pula tak makan kuih pau tu. Dia tak makan kuih pau. Jadi dia yang kenal dia pun tak sedar yang makan kuih pau tu semua dah kena ubat. Dia tak sedar. Jadi saya tangkap dia tu lah. Saya terkam pada dia, tengok tumbuk dia. Okey, tangkap. Yang lain tu kita tidur ya, senang. Kenalah penumbuk sulung tuan Kenny. Kena penumbuk sulung lah. Dapatlah. Itulah dapat tangkap. Jadi kita dapat selamatkan. Kalau tidak, kita dapat yang penting, kita dapat rampas 2 peti eksplosif, bahan-bahan letupan. 2 peti. Dia nak letupkan jembatan menghala ke Genting. Dan tujuan dia nak bakar satu bas. Dia akan turunkan siapa-siapa penumpang dalam bas tu, turis apa, dia akan bas tu akan dibakar, dia akan tolak. Sementara dalam kecoh-kecoh tu berubah terbakar, kemudian letup, Chong-Chong kononnya dah lepas ke sempadan tadi. So tuan-tuan itu dia trik dia. Jangan ingat dia nak serang Genting ni sebab dia nak bagi elak dosa ke apa, tak ada. Ini just nak mengalih perhatian saja tuan-tuan. Okey. Chong-Chong ni memang ganak macam saya kata. Dia banyak terlibat, banyak yang bekas anggota polis yang mati bunuh, termasuklah dengan Tan Sri Rahman Hashim. Dia juga memberi restu untuk bunuh Tan Sri Rahman Hashim, Ku Chong Kong. Semua ni Chong-Chong ni memang ganas lah katakan dia sebagai, tapi dia general dia memang inilah. Underground dengar cakap dia semualah. Banyak benda yang berlaku, letupan, pembunuhan, curi senjata dekat Beranang, kemudian tipu serang sembang petang punya bala polis. Meratalah dia buat. Semua ni Chong-Chong punya perancangan. Kita diam tak diam ni dekat sejam setengah dah. Ya, betul. Kalau ikut saya ni lock 1 jam je. Tuan Kenny ni kan sampai 2 jam kan, tiba-tiba dia bagi bil 3,500, pingsan saya. Okey, tuan. Sajalah. Kita nak tahu, penonton nak tahu, apa jadi dengan Chong-Chong? Adakah dia ni kena hukum gantung ke? Ada ataupun masih hidup ke apa? Apa jadi selepas itu? Chong-Chong sebenarnya selepas dah habis semua keluar, dia dibenarkan. Chong-Chong ni sebenarnya dia ada duit.
Dia banyak duit. Saya pergi sendiri, pergi ambil duit di dalam hutan ramai. Saya tak usah sebut harga berapa banyak lah. Tapi banyaklah duit dia. Memang kalau nak kata, kalau macam orang biasa kita tak ada duit sebanyak dia lah. Memang banyak dalam hutan lah. Dia ada 3 tempat. Dia dipanggil money dump dia. Money dump. Yang kata pengganas komunis ni. Tapi sebenarnya Chongco sendiri dia tak tahu tempat tanam tu. Yang tahu isteri dia. Oh, isteri dia yang tahu tempat tanam. Jadi saya dengan isteri dia. Isteri dia lah general sebenarnya. Sebenarnya isteri dia tu lah yang general. Isteri dia tahu dia mana isteri tanam pegang duit. duit. Isteri pegang duit. Isteri pegang duit. Dia tahu mana tempat tanam duit tu. Dia ambil. Saya pergi masuk hutan. Dia pergi Bentung. Dekat Selangor satu, dekat Bentung ada 2. Kawasan Bentung. Ada 3 tempat. 3 tempat dia tanam money dump dia panggil. Kita panggil money dump lah duit dia. Jadi maknanya dia banyak duit. di penjara ke Chongco? Dia tidak. Chongco tidak penjara. Lepas dah habis semua keluar, dia duduk di rumah sampai lebih kurang dalam setahun. Dari rumah kita panggil rumah selamat lah. Rumah selamat. Lepas tu dia dapat satu kawasan tanah, dia kerjakan, dia aturkan oleh ni Kawasan Selangor lah. Terus bagi tahu tempat di mana lah, nanti kau orang carilah. Dia dalam negeri Selangor lah. Dalam negeri Selangor ada satu plot tanah tu, dia buat kebun situ. Duit dia tak adalah, dia tak dapat duit daripada kerajaan. Pasal dia banyak duit. Berapa banyak duit yang dia ada tu, dia sama dia bagi semua pada dia, saya tak tahulah. Tapi memang banyak duit dia lah yang saya ambil dengan bini dia. Dan ikut cerita ada orang komen, mohon masa kecederaan, dia kata. Ada orang syok tengah dengar ni. Dia orang kata jangan pergi habis ni. Okey. Jadi sebenarnya Chongco ni dia banyak tertumpu pada ini. Kerana apa? Kerana apabila saya tangkap tawan dia punya kumpulan, saya bukan saya lah, maknanya FT pergi tawan kumpulan Sub HQ Group panggil. Sub HQ di Dusun Tua sana. Jadi Chongco ikut sama. Chongco tunggu di luar. Sub HQ Group dalam hutan. Isteri dia ikut sama. Isteri dia masuk sendiri tu. Dia kata tak apa. Dia masuk dalam hutan. Dia berjalan. Dia jalan pergi kat camp tu. Dia bawa satu orang keluar daripada ketua dia Sub HQ. Tak ingat nama dia lah. Satu ketua dalam yang jaga pengganti dia tu. Bawa berjumpa dengan Chongco. Lepas tu isteri bawa masuk balik dalam hutan. Bawa keluar semua keluar. Lebih kurang 20 lebih orang. 25 orang. 27 orang macam tu lah. Cuma serah diri lah. Oh senjata. Tapi kita F-team, kita standby lah. Kita buat senjata juga. Dia nampak kita buat senjata semua. Tapi isteri Chongco ni memainkan peranan yang sangat besar sebenarnya. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita dekat-dekat masa kecederaan ni, jangan lupa untuk log buku combo 2 yang akan menceritakan lebih terperinci. Maknanya kalau petang ni tuan-tuan dengar cerita daripada mulut, sambung pula baca yang tertulis, memang akan melengkapkan pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan. Harga hanya RM110 sahaja. Tuan-tuan akan dapat 2 buah buku termasuk postage. Sila message ataupun WhatsApp pada nombor tertera. Buku adalah tulisan daripada bekas Ketua Polis Daerah Great Tuan Zariman Alias yang berjaya menemu bual semua pegawai-pegawai dan anggota. So, kalau tuan-tuan rasa pembincangan kita petang ini dah betul-betul best, baca lagi buku, lagi 2 kali best. Tuan Ya, betul. Okey, tuan. Chongco dah mati dah. Dia mati tahun 2000, awal tahun 2000 dah tak ada dah. Sakit biasa lah. Sakit dah tua. Dia masa kita tangkap dia tu dah umur dah 60. 66 tahun. Oh, tu yang panggil orang tua tu. Panggil orang tua dia 66. Saya ada selak-selak sikit lah buku ni kan. Katanya, bini Chongco buat tuan air ni. Ya, betul. Saya ambil duit dia, betul orang cover dia duit. Pasal apa? Ada money dump dia tu yang telah dipasang perangkap, dirangkap sama. Dia ada bom letupan semua. Selalunya kalau dia ambil, dia ada bawa satu orang dalam komunis dalam hutan yang pandai untuk melepaskan, untuk dismantlekan bom. Tetapi saya ada sikit lah, kalau saya pakar, saya boleh lah. Jadi saya lepaskan ada dipasang perangkap. Kalau orang tak pergi kutip ambil bom, betul lah, memang matilah. Dipasang bom ke situ, dekat duit tu. Jadi saya pergi cabut dengan dia. Daripada orang yang terlibat nak memburu ketua penganas, lala sekali wife dia siap buat air. Ya, betul. Ini bukan buat air dia buat apa di egg apa ni sekali. Scramble egg dengan saya makan maki pagi. First class breakfast. Dia masak untuk saya pagi lah. Ini mungkin di luar sikit lah luar sikit pembincangan Ada orang mempertikai kan, ketua pengganas dapat tanah apa semua Jadi tuan, mungkin agaknya apa, kita tadi bercakap tentang ganasnya Chongco. Tapi mungkin ada jasa bukanlah kata jasa macam Pasukan Keselamatan. Jasa dia pada Pasukan Keselamatan apa tuan?
Sebenarnya jasa dia kerana dengan dialah kita dapat menawan keseluruhan sehingga tidak ada satu orang pun berganas komunis yang tinggal dalam hutan. Oh, nampak? Tidak ada seorang pun berganas yang tinggal dalam hutan. Tapi sebenarnya Chong Chong tidak dapat apa-apa ganjaran daripada kerajaan. Dia tak dapat ganjaran. Cuma dia ditahan, tidak dipenjarakan. Ya, cuma dia ditahan di dalam rumah. Lepas tu dia lepaskan dia, dibeli kebun dan dengan duit dia sendiri dan sebagainya. Tak ada kerajaan, tak ada bagi apa-apa. Win-win situation. Maknanya tapi dia membantu kita menangkap semua. Dia membantu pasukan F dan juga polis sebagai timbal balas. Kita berjaya melumpuhkan terus. Habis, bukan lumpuh, menghapuskan terus. Sehinggalah sekarang tak ada komunis kerana itulah salah sebabnya. Kerana kita dah bawa Chong Chong dengan semua, setiap anggota. Kerana itu saya pernah bertanya, minta maaf cakap lah, saya pernah bertanya dengan Tan Sri Rahim, ada tu, kenapa dia adakan perjanjian damai sedangkan kita tewaskan komunis, kita tangkap semua sekali. Kan? Tapi jawapan ni kepada saya betul. Dia kata kerana pada masa tu di belah sempadan sana masih banyak komunis lagi. Masih lagi banyak komunis. Ada 1,000 lebih lagi. Jadi kalau tak buat perjanjian damai nanti dia boleh menghidupkan balik semula. Jadi masalah balik. Jadi bila ada damai habis. Maknanya tak ada, selamat. Alhamdulillah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, begitulah tadi. Perjanjian 1 jam dah berlanjut ke 1 jam setengah. Kan? 1 jam setengah. Ni kalau saya sambung lagi ni 6 jam kita. Sehari pun tak habis. Kalau nak tahu lebih lanjut, jangan lupa dapatkan buku combo. Betul. 2 buah buku RM110 termasuk postage. Sila WhatsApp nombor yang tertera. Baik, Cik Idrus. Lagi satu, kalau laku buku ni, kita ada rancangan dengan Tuan Zariman, kita akan keluarkan buku yang ketiga. Ada rancangan. Ingat nak belanja saya makan-makan ke apa? Tahu yang buku yang ketiga ada cerita lagi. Ada tambah lagi. Yap. So kita support, kita mungkin tak boleh support dari segi kita kalau cara nak menghargai anggota-anggota pegawai kita, inilah bukunya, dapatkan di pasaran. Baik, Cik Idrus, sebagai orang, soalan terakhirlah saya, sebagai orang yang pegang sendiri tubuh Chong Chong, menangkap pengganas nombor 1 dengan tanpa menggunakan sebutir peluru pun. Betul. Okey. Dan Cik Idrus sendiri tidak mempunyai walau sepucuk pistol pun. Orang kata apa, tangan bebas kan. Jadi itu satu jasa yang sangat besar. Okey, dan kita tahu bahawa bukan semua apa yang kita buat tu mendapat pengiktirafan. Betul. Okey. Kadang-kadang kita boleh cerita dengan anak-anak ajalah. Yalah. Orang luar semua tak tahu kan. Jadi ada tak timbul rasa terkilan ke sebab tak ada penghargaan ke, tak ada apa? Silakan. Ya, beginilah. Saya bekerja di F adalah secara volunteer lah. Maknanya saya sukarela untuk masuk sebab dipilih dan diambil bekerja di F, di F team sebagai seorang volunteer. Jadi pada masa tangkap beramai-ramai ke, tangkap pangkuan ke, tangkap apa, sebab saya memang selalu dalam tim tu. Saya tak rasa benda tu sebagai satu beban untuk memikirkan bahawa saya perlukan dapat imbauan dan kena dapat pingat. Kalau dapat orang bagi ambil. Itu saja saya Tapi fikirkan. bukan letak itu sebagai keutamaan. Bukan. Yang penting dalam sekarang tujuan utama masuk untuk menghabiskan, untuk melupuskan dan melenyapkan pengganas komunis di negara kita ni. Kan? Itu yang paling penting. Sekiranya ada, alhamdulillah. Kan? Tapi memang saya ada dapat satu pingat keberanian lah. Yang dipanggil sebagai jasa perkasa persekutuan. Saya dan Encik Yusof dapat. Pada mulanya, jasa perkasa persekutuan ni memang tak ada elon apa. Dapat bintang sajalah. Tak, ni Agong yang bagi. Dan ini diperjuangkan lah. Kalau nak diceritakan perjuangan ni memang panjang cerita. Sebab orang tak boleh claim siapa yang perjuang. Saya buat paper. Saya sendiri buat paper dan hantar ke Menteri masa tu, Datuk Isham. Datuk Isham adalah Menteri Dalam Negeri ketika tu. Dan dia pun majukan masa tu PM adalah Datuk Najib lah. So, benda ni berjalan rupanya. Masuk dalam parlimen dan berjalan. Dan diaktakan lah. So, sekarang dapatlah sikit support. Dan Encik Yusof pun dapat jugalah. Itu dulu mula-mula memang tak ada apa. Cuma PGB dengan SP je yang dapat. Terima kasih Cik Idrus. Okay, terima kasih kerana ini satu sebenarnya jasa Cik Idrus dan rakan-rakannya itu tak dapat dinilai lah dengan bintang ke wang ringgit ke apa ke. Kerana beliau dan rakan-rakannya mempertaruhkan nyawa, tuan-tuan,
Memtaruhkan nyawa demi Malaysia, tuan-tuan. Maknanya, bayangkan kalau tuan-tuan diarah menangkap ketua pengganas komunis, tuan-tuan tidak dibenarkan bawa pistol. Ini kerja gila. Tetapi orang bernama Idros dan rakan-rakannya, Cik Kemal lah, ada semua nama-nama yang disebut tadi, tidak pernah menganggap itu sebagai satu bebanan, bahal mereka melaksanakan tugas dengan begitu cemerlang. Terima kasih Cik Idros kerana sudi hadir ke Garasi. Baik tuan. Terima kasih. Terima kasih tuan. Kata-kata akhir sebagai orang kuat tunjang kepada pasukan F. Komander operasi. Maknanya orang kata kadang-kadang yang bawah satu hal, yang perancang tu lebih penting. Ya. Sebab apa? Kalau salah perancangan, habis kita apa? Okey, tuan. Bila tuan tidak dikenali, kan? Tuan tidak mendapat orang kata pingat yang besar-besar lah apalah semua. Tetapi tuan telah melaksanakan satu tugas yang sangat hebat, luar biasa. Jadi, ada tak tuan rasa macam terhilang ke apa ke? Silakan. Tidak. Sebenarnya saya macam ni, apabila saya jemput selepas F-Team dibubarkan pada tahun 1995, hampir 15 tahun, 20 tahun selepas itu, tahun 2015, 2014 baru saya panggil 3-4 orang, termasuklah saudari Idros, Yusof dan sebagainya. Kita kumpul, kita kata macam mana. Masalahnya F-Team ni kerana kita dirahsiakan. Kita tak boleh nak cerita kat luar. Kerana setiap apa yang kita laksanakan, setiap operasi mempunyai rahsia besar. Dia bukan rahsia je, rahsia besar, tertinggi sekali. Kalau file kuning tu dia ada pangkal merah. Dia pakai ini, pakai lagi atas daripada pangkal merah, pangkal hijau. Pangkal hijau. Memang tak ada je. Memang tak dibenarkan cabut tengok pun apa semua. Dan kalau kita nak menceritakan, kita kena turunkan tahap taraf daripada sahaja besar kepada terhad saja. Jadi nak mendapatkan kelulusan itu makan satu masa yang lama lah. Makin masa hampir 2 tahun lebih. Baru kita dapat kelulusan daripada Ketua Perdana Negara dan daripada Pengarah Cawangan membenarkan kita diturunkan tahap daripada rahsia besar tadi itu kepada terhad. Itu yang sampai ke garasi ini. Sampai ke garasi bagi saya bukan hanya untuk berbangga tidak. Saya nak sebenarnya tujuan saya, nyawa itu saya yang pertama sekali saya nak menceritakan sejarah. Ini adalah merupakan sejarah negara. Kerana dalam negara orang tak ada campur bercerita, anak cucu kita mesti tak tahu macam mana komunitas damai. Adakah komunitas tiba hanya nak tanda tangan perjanjian damai? Tidak, sebenarnya kita tewaskan pengganas komunis. Jadi saya nak semua rakyat Indonesia termasuk generasi yang akan datang tahu yang kita, rakyat Malaysia kita berjaya menghapuskan pengganas komunis. Kita merupakan salah satu negara dalam dunia yang berjaya. Dengan darah dan air mata. Ini adalah sejarah yang kita berjuang selama 40 tahun lebih untuk menentang pengganas komunis ni. Bukan pengganas komunis secara keseluruhannya lah dalam negara kita telah dapat dihapuskan oleh satu pasukan yang kecil saja yang memainkan, bukan saya kata satu dia sebuat semua kali, kita memainkan peranan utama kerana kita menawan 187 pengganas komunis dalam hutan. Dan underground yang saya kata tadi 1,700 yang kita bunuh cuma hanya 49 orang saja yang kita dapat tembak mati selama kita berkhidmat lebih kurang 25 tahun lah. Tetapi itu tak penting. Yang penting kita dapat menamatkan perjuangan komunis. Jadi pada saya itu merupakan sejarah. Jadi saya hendakkan supaya F-Team ini dikenang sebagai satu pasukan yang menjadi kebanggaan lah kepada rakyat lah. Kita rakyat mesti bangga lah. Saya nak anak cucu kita bangga. Kita we have a team lah. Macam A-Team, American cerita, G-Force lah, apa Force ke. Tapi kita ada dalam Malaysia, kita ada F-Team. Satu F-Team. Walaupun dah berubah sekarang, tapi itulah sejarahnya. F-Team menamatkan perjuangan komunis. Sejarah negara. Tak ada niat lain. Itu saja. Itu dia tuan-tuan, selama 1 jam setengah. Semua terpaku melihat kisah yang keluar daripada mulut tuan punya badan sendiri. Satu kisah yang kalau kita tidak angkat, kalau Garasi tidak angkat kisah-kisah begini, kita bimbang generasi akan datang lupa tentang pengorbanan. Mereka tidak mahu dipuja, tidak mahu dijulang, tetapi apa yang mereka mahu adalah supaya rakyat ingat bahawa keamanan yang kita capai ketika ini bukan murah harganya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, esok kita ada satu lagi sesi terakhir bersama dengan F-Team. Dengan siapa Tuan Zaliman Datuk Abdullah Hamid. Dan seorang lagi Sarjan Isa Atan. Sarjan Isa. Ya, akan menceritakan Ops Kelah. Semalam kita bercerita tentang Ops Ular. Hari ini Ops Talong. Esok Ops Kelah. Dalam kes tu kita tangkap komunis ni dua orang sampai habis 24 orang. Tu dia. Esok
juga menjanjikan satu penceritaan yang sangat menarik. Anda tidak akan dapat di tempat lain, hanya di Garasi TV. Kita bawa terus mereka yang terlibat ke Garasi TV. Baik tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa selepas ni kita ada sesi sales bersama Tuan Haji Zainal Rashid Ahmad. Terima kasih Cik Idrus. Terima kasih Tuan Kenny yang all the way datang daripada Johor Bahru. Sehingga kita berjumpa lagi. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.